Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi satu artikel yang bertajuk Perlindungan Takaful Keluarga dalam Sistem Kewangan Islam, Analisis Keperluan berdasarkan Hifzul Mal. Jadi artikel ini ditulis oleh Amy Abdul Aziz dan dibentangkan oleh saya sebagai Muhammad Anas bin Ibrahim. Okey, lihat kepada pengenalan. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Segala sistem dan peraturan adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Itu sebab kita sebut sebagai Islam ini merupakan agama yang syumul, yang merangkumi keseluruhan kehidupan manusia. Di peraturan Islam selari dengan fitrah kejadian manusia. Secara fitrahnya manusia sangat sukakan harta. Disebut dalam satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hubbus syahawati minan nisa'i wal mali wal banat wal qanatir. Satu ayat Quran disebut hubbun nisa' al mal wal banat wal bani wal qanatir. Manusia ni suka kepada wanita, harta, kemudian anak-anak serta harta benda daripada yang dijelaskan kalau tafsir tersebut adalah qanatir ini merupakan kuda, tetapi itu merupakan disebut sebagai harta benda dalam konteks kita pada hari ini. Kontrak tabarruk, yakni menderma, telah diperkenalkan sebagai asas kepada sistem takaful di mana kontrak berkenaan adalah lebih praktikal dan selamat dalam mengatur urus sistem insurans yang pada tujuan asalnya adalah dianggap baik. Tabung tersebut dinamakan tabung risiko yang menempatkan derma sekumpulan para peserta. Fungsi dana ini adalah sebagai bantuan kepada peserta yang ditimpa musibah. Di kontrak tabarruk itu digunakan pakai dalam kita membantu kalangan penabung yang mengalami masalah. Okey, seterusnya. Konsep takaful. Takaful merupakan salah satu bentuk dan akad jaminan yang berdasarkan muamalah Islam yang melandaskan hukum syariah. Pada asasnya sistem takaful berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab, jaminan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya apabila berlaku sebarang musibah ke atas peserta yang lain. Dalam arti kata yang lain, ia merupakan penyediaan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukan apabila dalam kesusahan. Jadi akad berteraskan tabarruk, yakni menderma, telah diperkenalkan sebagai asas kepada sistem takaful. Kontrak ini dilihat lebih praktikal dan sesuai untuk mengatur urus sistem insurans yang pada tujuan asalnya adalah dianggap baik, iaitu menjamin sebarang keanggotaan atau kemalangan yang berlaku ke atas pencarum. Tabarruk bermaksud suatu bentuk akad derma ikhlas yang diberi oleh satu pihak dengan tidak meminta pertukaran atau balasan daripada pihak yang lain yang telah menerimanya. Ia dikategorikan sebagai kontrak satu pihak, di mana cukup dengan hanya satu pihak lain yang melafazkan suatu pemberian tanpa ada sebarang pertukaran. Ini kita masukkan sebagai akad tabarruk. Kemudian dalil pembahasan berkaitan dengan takaful. Dalil perlunya untuk kerjasama dipetik dalam surah Al-Ma'idah ayat yang 2 yang bermaksud dan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Janganlah kamu tolong menolong dan berbuat dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalil bertemu sesama muslim yang lain dalam satu riwayat oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang bermaksud ibarat hubungan dan perasaan orang-orang beriman sesama mereka adalah seperti jasad. Apabila salah satu daripadanya ditimpa kesusahan, maka seluruh anggota yang lain juga akan merasainya. Dan dalil yang seterusnya pula, dalil saling melindungi dan membantu sesama muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam mafhumnya menyebut, demi hayatku yang berada dalam kekuasaan Allah, tiada siapa yang akan masuk syurga jika beliau melindungi jirannya, jika beliau tidak melindungi jirannya yang berada dalam kesusahan. Baik, seterusnya
Takaful keluarga merupakan satu plan yang memberikan perlindungan serta memperoleh simpanan jangka panjang kepada pencarum atau peserta. Jadi peserta pencarum atau warisnya akan mendapat manfaat dalam bentuk kewangan jika ditimpa kemalangan atau musibah, sehingga menghilangkan keupayaan kekal atau menyebabkan kematian dalam tempoh masa caruman. Jadi peserta yang menyertai atau mencarum takaful, keluarga akan mencarum sejumlah wang ke dalam dana takaful. Peserta dan pihak syarikat takaful akan mengadakan perjanjian akad bagi sebahagian daripada caruman tersebut, sebahagian caruman penyertaan tabarruk untuk menjamin dan bantu peserta yang lain sekiranya berlaku sebarang musibah ke atas mereka, dan sebahagian lagi sebagai simpanan dan pelaburan. Produk perlindungan takaful keluarga. Produk perlindungan takaful keluarga biasanya takaful keluarga individu iaitu perseorangan, takaful keluarga berkumpulan. Produk yang kedua, produk annuit, plan yang memberi pendapatan tetapi selepas peserta yang mencarum itu bersara dari kerja hakikinya. Yang ketiga, produk berkaitan pelaburan. Produk ini berkaitan pelaburan yang akan dibuat oleh pihak syarikat daripada caruman yang telah dibuat oleh peserta. Dan yang terakhir sekali, produk keluarga disebut sebagai rider. Produk ini merupakan tambahan kepada plan takaful keluarga. Kemudian pula keperluan takaful keluarga berdasarkan hifzul mal, ini menjaga harta. Kerisiko kecederaan kehilangan upaya bekerja atau kematian. Setiap manusia telah ditentukan qada dan qadarnya oleh Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang bernyawa pastinya akan melalui kematian. Oleh itu persediaan yang boleh diambil apabila boleh diambil adalah melalui mencarum dalam takaful keluarga, supaya ahli keluarga di bawah tanggungan kita tidak menghadapi risiko. Apabila berlaku kematian atau kehilangan upaya kekal ke atas peserta, jaminan ke atas kelangsungan hidup dapat diteruskan melalui tabarruk yang ditawarkan oleh pihak takaful. Jadi wariskan harta dan bukan hutang. Wariskan harta dan bukan hutang. Apabila kita sudah tiada nanti, sewajarnya jangan dibebani ke atas waris dan ahli keluarga dengan hutang piutang yang banyak sehingga mereka mewarisi harta yang ditinggalkan. Sebaiknya tinggalkan legasi atau harta untuk sekurang-kurangnya mampu untuk menampung keperluan mereka bagi meneruskan kehidupan harian, perbelanjaan persekolahan, rawatan dan aktiviti, dan keperluan ekonomi harian tidak terjejas. Keperluan ke atas rumah takaful keluarga bagi waris yang ditinggalkan amalah disaran lebih-lebih lagi apabila kita adalah punca pendapatan utama atau tunggal semasa hayat masih ada. Dengan persediaan mengambil skim perlindungan takaful keluarga secukupnya, masalah ini boleh diatasi. Okey, seterusnya perlindungan secara Islam tanpa riba, gharar dan maisir. Seperti yang diketahui, produk takaful ditawarkan terhindar daripada unsur riba, gharar dan maisir. Jadi pengambilan produk takaful dijamin terhindar daripada amalan yang dilarang oleh syarak. Sebagai penenang dan ketenteraman jiwa serta persediaan di masa hadapan, jadi dengan mengambil takaful keluarga untuk mengelak berlakunya risiko dan jaminan ke atas keluarga pada masa hadapan, dan saling membantu dan menderma antara satu dengan yang lain. Dan Islam amat menuntut agar setiap umatnya saling membantu antara satu yang lain. Justru itu amalan takaful bertepatan dengan saranan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Kemudian pula adalah penutup daripada perbincangan kita pada hari ini. Sumbangan di atas lebih mulia daripada tangan yang menerima. Orang yang beri adalah lebih mulia daripada orang yang menerima. Sekecil mana sumbangan yang dihulurkan, ia cukup bermakna kepada si penerima yang hidup serba kekurangan atau yang ditimpa musibah. Justru pelaksanaan dan tawaran produk takaful keluarga bukan sekadar perniagaan menjana keuntungan semata-mata, bahkan ibrah yang lahir daripadanya mampu memberikan manfaat dan faedah ke atas penerima bagi meneruskan kehidupan, di samping menjamin harta yang dimiliki diuruskan dengan kadar yang bermanfaat dan sesuai berdasarkan konsep hifzul mal. Alhamdulillah, ini merupakan sedikit sebanyak perkongsian kita.
berkaitan dengan artikel yang bertajuk Perlindungan Takaful Keluarga dalam Sistem Kewangan Islam, analisis keperluan berdasarkan hifzul mal. Wallahu a'lam. Wa qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.